yang digabungkan menjadi kematian berlapis. Dan style saya, kita akan buat pengiraan tu secara selapis demi selapis. Maknanya bukannya kita kira selapis kemudian kita gabungkan, kita buat kematian kedua, kemudian kita gabungkan dengan kematian kedua, kemudian kita buat lapisan ketiga. Saya tak buat macam tu. Saya buat, maknanya bila 10 kes tu, saya kira 10 kes tu berasingan terlebih dahulu. Sebab selalunya bila kita jumpa kes kematian berlapis ni pun, 10 kes tu selalunya dia juga ada 10 property yang berbeza atas nama si mati yang berbeza tu. Dia sebenarnya dia sudah membuka 10 file yang berasingan. Sebab setiap file tu dibuka berdasarkan siapa si mati tu. So kalau kita ada 10 kematian, maknanya kita dah ada 10 kes lah. Jarang sangat adanya si mati yang tidak ada harta langsung. Kecuali lah si mati tu mungkin kanak-kanak yang kecil dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang kanak-kanak sekarang pun dia sudah ada harta, iaitu sudah ada takaful. Walaupun dia tidak mengumpulkan harta, tapi takaful dia tu jadi harta dia lah, harta pusaka. Kalaulah dibuat sebagai pusaka lah, kalau dibuat sebagai hibah, dapat hibah lah. So kadang-kadang kebanyakan kesnya, kalau kita jumpa kes kematian berlapis, maka setiap lapis tu dia ada pusaka masing-masing. Cumanya dia menjadi yang jadi induknya ialah si mati yang pertama tu lah. Si mati yang pertama tu tak urus-urus lagi. Dia macam-macam isu lah kenapa pengurusan untuk harta si mati yang pertama terlambat diuruskan. Kadang-kadang baru je developer nak belilah dengan harga jutaan lah, so baru nak urus kan. Ataupun tak ada siapa yang berani nak initiate sebab itu adalah harta pusaka atuk. Kan? Jadi nak tunggu jadi something barulah nak uruskan yang atuk. Kan? Buat cucu-cucu pun dia mengharapkan mak saudara, bapa saudara. Macam tu. So, tak tahulah macam-macam faktor menyebabkan kadang-kadang lambat untuk menguruskan pusaka, jadinya kematian itu berlapis. So, tak apa, hari ini walaupun kita target kematian berlapis, tapi mungkin hari ini kita boleh ataupun kita cuba selesaikan setakat mana yang boleh. Kalau tak sempat yang berlapis pun, kita hanya review ataupun kita ulang kaji kematian selapis itulah. At least dengan mengulang kaji ni dia memberi refresh ataupun menyegarkan lah ataupun mengingatkan kita kepada pengiraan faraid ni lah, terutamanya bagi mereka yang masih lagi belum mahir lah. Kalau dalam buku saya tu saya merujuk kepada muka surat 58 lah. Ini adalah contoh soalan yang saya belajar daripada Ustaz Hilmi Hanis. Saya tak pasti Ustaz Hilmi masih lagi menggunakan soalan yang sama ataupun Ustaz Hilmi menggunakan soalan yang lain. Ustaz Hilmi dia boleh create aja, dia kreatif untuk mencipta soalan-soalan yang pelbagai. So dalam pengajian kita kata munasakhat kematian berlapis ni pun sebenarnya Ustaz Hilmi dia cuba gabungkan dengan pengajian yang selapis tu dalam pelbagai ilmu juga. Dia macam tu. Jadi macam kita review tu, di samping kita buat berlapis, sebenarnya kita juga review beberapa persoalan yang timbul daripada kes-kes kematian selapis itu. Nanti kita akan tengoklah. So ini contoh kesnya Ammar mati meninggalkan isteri. So dalam kes kematian berlapis ni kita selalunya kita memang kena tulis nama. Sebab kalau kita tak tulis nama, kita akan jadi confused. Kita tulis nama dan kita buat gambar rajah keluarga lah. Kita buat petak bulat. Buatlah dia punya gambar rajah tu supaya kita nampak lebih jelas. Saya tak tunjuk gambar rajah keluarga kat sini. Sebab saya dah simplify ni.
supaya kita nampak dengan lebih jelas lah bila ada nama tu. Kalau kita belajar selapis mungkin kita tak kisah sangat pasal nama tu. Bila dah berlapis ni kita nama tu penting untuk kita memudahkan pemahaman tentang hubungan dengan waris tu. So dia kena buka kamus nama lah untuk mencipta nama-nama tu dalam pengajian. Kalau guna nama yang asal kan nanti dia panggil mendedahkan maklumat klien pula. So kita kena create nama-nama dalam demi pengajaran lah, untuk faedah pengajaran dan pembelajaran. Ammar mati meninggalkan isteri nama Aminah, meninggalkan ibu Asyah, bapa Ali dan 3 orang anak perempuan. So dia tak ada anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan, Alia, Aira dan Atia. So tak apalah sebab sobah dia pergi kepada Ali, kepada bapa menghabiskan. Kemudian Ali pula mati meninggalkan isteri Asyah tadi, itu ibu kepada Ammar, itu isteri kepada Ali. 3 orang cucu perempuan, anak-anak Ammar itulah. Sebab Ammar dah mati tadi, so adalah cucu perempuan daripada anak lelaki, iaitu Alia, Aira dan Atia, dan meninggalkan 2 orang saudara seibu sebapa perempuan. So dia tidak ada saudara seibu sebapa lelaki. Sebab tu dapat juga kat cucu tu, sebab dia tak habis kat situ. So dia ada 2 orang saudara seibu sebapa perempuan, Balqis dan Bashirah. Kemudian Bashirah pula mati meninggalkan suami Dahlan, 3 orang anak perempuan, Dahlia, Damia dan Diana, dan 2 orang anak lelaki, Daniel dan Danish. Kemudian Dahlan pula mati meninggalkan 3 orang anak perempuan, Dahlia, Damia, Diana, 2 orang anak lelaki, Daniel dan Danish, seorang nenek dan seorang datuk, ada pula Eliza dan Ihsan. Kemudian Atia pula mati meninggalkan 2 orang saudara seibu sebapa perempuan, Alia dan Aira. Atia tiada waris lain. Ini saya ingat Alia tiada waris lain, dia pergi kepada Baitul Mal lah ni. Dia pergi kepada Baitul Mal. Kemudian Ihsan pula mati meninggalkan 3 orang cucu perempuan, Dahlia, Damia dan Diana, dan 2 cucu lelaki, Daniel dan Danish. Dia tak nampak sangat sebab kita tak lukis gambar rajah keluarga tu, tapi tak apalah. Kemudian Eliza pula mati meninggalkan waris yang sama, iaitu cucu perempuan, Dahlia, Damia dan Diana, dan 2 orang cucu lelaki, Daniel dan Danish. Kemudian Aminah pula mati meninggalkan 2 orang anak perempuan. Aminah ni isteri yang tadilah ni. Dia pula kahwin lain pula. Aminah pula mati meninggalkan 2 orang anak perempuan dari suami terdahulu, Alia dan Aira. Suami baru Aminah iaitu Fahmi, dan seorang anak perempuan bersama 3 anak lelaki hasil perkahwinan dengan Fahmi pula setelah kematian Ammar. Aminah ni isterinya Ammar asalnya. So dia ada pula Farah, Fatihi, Firdaus dan Fikri. Farah tu perempuan lah. Seorang anak perempuan, 3 anak lelaki. Kemudian Fahmi itu pula mati meninggalkan seorang anak perempuan, Farah, 3 orang anak lelaki, Fatihi, Firdaus, Fikri, dan dia ada ibu pula, Hasmah, dan ada bapa, Hakim. Kemudian Fikri pula mati meninggalkan seorang kakak kandung dia, Farah, 2 orang abang kandung, Fatihi dan Firdaus, nenek Hasmah dan datuk Hakim. Itu dia punya complicated lah sebenarnya. Pusakanya pusaka Ammar je asalnya, tetapi berlapis-lapis
So dalam kes ni 10 lapis kematian. Dan benda ni tidak pelik pun sebenarnya. Dia boleh aja berlaku dan memang makin banyak berlaku di sekitar kita. Kita nak susun siapa mati meninggalkan siapa, siapa mati terdahulu, siapa mati terkemudian, itu pun kadang-kadang memakan masa yang lama lah. Sebab kita kena analyse fakta, kita kena buat gambar rajah keluarga dan kita kena determine, kita kena pastikan betul-betul supaya fakta itu tidak silap lah. Sebab itulah kalau kematian berlapis ni saya kadang-kadang saya mengambil upah lah. Sebab dia memakan masa kita, dia makan masa, bukan kita nak upah sangat sebenarnya, sebab kita pun memang tak ada masa kan. Kita memang tak ada masa, tiba-tiba kita nak concentrate pada kes dia, nak kira. Jadi kita ada kos lepas lah, kita terpaksa mengorbankan itu dan inilah. Jadi adalah tidak adil juga kalau bagi kes itu terlalu complicated. Kadang-kadang saya kena berlaku adil jugalah kepada orang yang tanya kepada saya lah. Supaya kita boleh susun benda tu lah, masa bila kita nak buat dan sebagainya lah. Sebab dia bukan perkara yang senang lah. Ini nampak senang sebab semuanya sudah disusun, tapi kita hanya sekadar untuk review ataupun refresh kita punya memori ataupun pengajian faraid lah. So kita lihat Ammar mati meninggalkan isteri. Ammar mati meninggalkan isteri, ibu, bapa dan 3 orang anak perempuan. So dalam kes ni dia tidak ada anak lelaki, tetapi asabah ataupun baki untuk pusaka Ammar ini dihabiskan oleh, secara teorinya dia dihabiskan oleh bapa lah. Sebab bapa itu mana dia turun ke bawah dulu, macam burung yang terbang, dia turun ke bawah, kemudian dia naik ke atas, barulah dia melebarkan sayap dia. So bila turun ke bawah, tidak ada waris ke bawah yang lelaki. Maknanya dia tidak ada asabah bil ghairi, tidak ada anak lelaki yang mengasabahkan anak perempuan, maka dia kembali kepada atas, maka jumpalah bapa kepada si mati. So secara teorinya bapa itulah menghabiskan pusaka, sebab itulah kita letak kat situ Ali tu dia adalah 1/6 plus A plus asabah. Tapi sebenarnya dia tak jadi asabah pun, sebab dia jadi kes aun. Ini dah jadi kes mirip Al-Mimbariyah, tapi dia bukan real betul-betul macam Al-Mimbariyah, sebab Al-Mimbariyah itu 2 orang anak perempuan. Kalau kita lihat ataupun kita refresh kembali, kita belajar sebelum ni tentang kes-kes yang masyhur. Kes-kes yang masyhur itu ada satu kes yang dinamakan sebagai Al-Mimbariyah. Boleh tengok dalam YouTube saya rasa. Saya ingat dah rakam tu Al-Mimbariyah, tak pasti rakam kata Al-Mimbariyah tu. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah disoal sewaktu Sayyidina Ali berkhutbah di atas mimbar, ada seorang bertanya kepada Sayyidina Ali apa pengiraannya, bagaimana pengiraan faraid bagi kes si mati meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, ada bapa, kemudian 2 orang anak perempuan. Dalam kes tu 2 orang anak perempuan, dalam kes ni 3 anak perempuan. Tapi dia sebenarnya konsep yang sama aja ni. So Sayyidina Ali terus saja menjawab, dalam beberapa saat selepas tu Sayyidina Ali terus saja menjawab, isteri asalnya 1/8, kadang-kadang boleh jadi 1/9. Itu saja jawapan Sayyidina Ali sebenarnya. Dia tidaklah kira ke semua. Dia dah kira dalam kepala dia lah kot. Sebab tu dia boleh bagi jawapan macam tu. Maknanya isteri tu 1/8. Isteri memang 1/8 lah asalnya, sebab si mati meninggalkan waris ke bawah. Tapi kadang-kadang boleh jadi 1/9. Maknanya Sayyidina Ali mengiktiraf
pengiraan aul dan sudah pun mengira bahagian isteri itu yang asalnya 1/8, dalam kes ni dia jadi 1/9. So kes ni mirip-mirip kepada kes ataupun kita panggil berkonsepkan al-mimbariyah itulah sebenarnya. Cuma dia 3 orang anak perempuan. So isteri 1/8, kadar asalnya 1/8 kerana si mati mempunyai waris ke bawah. Ni kan dia ada anak perempuan. Dia 1/8 lah. Bila isteri 1/8, ibu 1/6 sebab si mati ada anak ke bawah, ada waris ke bawah. Bapa 1/6 dan asabah. Bapa sepatutnya menjadi waris asabah, 1/6 plus asabah. Dan anak perempuan lebih daripada seorang, 2 orang dan ke atas, mereka ini mendapat 2/3 dibahagi sesama anak perempuan. So kita cari asal masalah, kita lihat pembawah ni lah daripada kadar asal 8 dengan 6. 8, 6 dan 3. 3 ni boleh masuk bawah 6 tapi tak boleh masuk bawah 8. So 8 dengan 6 kita cari secara tawafuk. Gandaan sepunya terkecil antara 8 dengan 6 ialah 24. Ialah memang asal masalah yang paling besar ialah 24. Kita jangan buat 48. Itu yang masih silap lah. Dia bukan silap lagi, dia besar. Tapi memang tak ada asal pun masalah 48. Asal masalah dia 24 yang paling besar. So 8 dengan 6 adalah 24. 24 bahagi 8 dapat 3. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 6 dapat 4. Kita tambah baki. So berapa baki tu nanti kita tengok. 24 bahagi 3 dapat 8, 8 darab 2 sebab dia 2/3. So 8 darab 2 adalah 16. So apabila kita tambahkan saham-saham dekat sini, bila kita dapat 3, 4, 4, 16, maka kita dapati jumlahnya sudah pun menjadi 27. Walaupun asal masalah dia 24, tapi bila kita tambah tadi saham-saham tadi, saham 3, 4, 4, 16, dia sebenarnya jadi 27, maka ini menjadi masalah aun. Tidak ada baki. Kerana waris yang berhak kepada harta pusaka lebih ramai berbanding dengan harta pusaka itulah. So jadi dia menggunakan kaedah aun. Aun ni kita bincang panjang sebelum ni. Yang mana Abdullah bin Abbas tidak menerima kaedah aun. Setakat pengetahuan saya sehingga ke akhir hayat Abdullah bin Abbas tidak setuju dengan kaedah aul kerana Abdullah bin Abbas dia ada waris, dia ada prioriti waris sesama waris fardu. Anak perempuan ni dia jadi waris yang kurang prioriti walaupun dia waris fardu kerana anak perempuan ni kadang-kadang dia waris fardu tapi dia boleh juga jadi waris asabah. Apabila ada anak lelaki dia jadi waris asabah bil ghairi. Jadi dia ada less priority. So dia mengambil baki kat sini. Dia bukan jadi 16. Dia akan jadi 13 untuk anak perempuan kalau ikut kiraan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia tak nak jadi 27, dia kekalkan juga 24. So sini akan jadi 13 per 24. 13/24 tu pula dibahagikan kepada 3 orang. So 24 darab 3 pula. Jadi 72 dia punya tasahih. Itu kiraan Ibn Abbas yang tidak glamour lah. Tapi itu bukan tujuan kita lah, kita tak belajar pun. So bila kita menerima kaedah aul dan di dalam kes al-mimbariyah tadi pun itu menunjukkan Sayyidina Ali menerima kaedah pengiraan secara aul dan pengiraan secara aul ini diterima oleh Khalifah Sayyidina Umar asalnya, pergi kepada Uthman dan pergi kepada Sayyidina Ali, semuanya Khalifah menerima kaedah pengiraan secara aul. Dan mazhab Syafi'i juga menerima kaedah pengiraan secara aul. Diperbesarkan pembawah itu mengikut kiraan ni lah. So kiraan tadi 27, maka 24 jadi 27. Dibesarkan daripada 24 kepada 27. So yang ni kita kekalkanlah jadi 3/27. Isteri 3/27, ibu 4/27, bapa 4/27. 3 anak perempuan itu adalah 16/27. Sini dia jadi sedikit beza lah sebab kalau 16
bahagi 2 dia akan jadi 88, tapi ini 16 nak dibahagikan kepada 3, so dia tak jumpa juga satu pecahan yang tepat lah, sebab 16 bagi 3 dia dapat 5 baki 1. So dalam faraid dia tak boleh ada baki-baki macam tu, so dia kena dia kena cari tasheh lah. So 16 ni style saya punya pengajaran, pembelajaran saya, maka saya pecahkan pula 16 ini kepada 3 orang lah, sebab dah dia ni 3 orang anak perempuan, maka 16 ni dipecahkan kepada 1, 1, 1. Kita juzukkan dia kepada 3 saham, sebab dia 3 orang dekat situ, 16 ni dibahagi kepada 3, maka jumlah juzuk saham ni maksud dia. Jumlah juzuk saham JS ni adalah ringkasan kepada juzuk saham, ataupun selalunya dipanggil sebagai adat ru'us. Dalam kaedah saya gunakan istilah juzuk saham. So 16 dipecahkan satu jadi 3 kat sini. Maka kita tulis 3, yang ni kita dash sebab dia tak ada kaitan, sebab kita nak memecahkan bahagian anak perempuan tadi kepada 3 pula, sebab dia 3 orang. Kita dapat 3 kat sini, maka kita darablah untuk tasheh tu. 27 darab 3 sama dengan 81. Saya tak ada arrow dalam kepala je lah. Dia kena buat arrow pun nampak bagi orang tak biasa lah, bagi yang belum mahir. So 27 darab 3 sama dengan 81, 3 darab 3 sama dengan 9, 4 darab 3 sama dengan 12, 4 darab 3 sama dengan 12. Sebenarnya kita memperbesarkan pecahan tadilah. 3 per 27 sama dengan 9 per 81. Kenapa kita darab 3? Sebab 16 ni tadi. 16 ni tak boleh nak dibahagi 3. So, kita darab 3 je lah. Tapi yang ni janganlah 16 darab 3, sebab kita dah pecahkan kepada 1, 1, 1. Dia adalah 16 darab 1 sama dengan 16. So, dia jadi 16, 16, 16. So, memang jawapannya akan jadi pembawah yang akhirnya adalah 81 lah. So, isteri dapat 9 per 81. Itulah yang dikatakan asalnya 1 per 8. Sekarang dah jadi 1 per 9. 9 per 81 tu sama dengan 1 per 9 lah. Sebab asalnya isteri 1 per 8, tapi kadang-kadang boleh jadi 1 per 9. Sebab itulah, ini contoh. Inilah kes al-mimbariyah. 1 per 8 jadi 1 per 9. Cuma ada beza sikit kat sini lah, sebab ni 3 orang anak perempuan. So, isteri 9 per 81, ibu 12 per 81, bapa 12 per 81, dan setiap anak perempuan itu adalah 16 per 81, 16 per 81, 16 per 81. So, ini ulang kaji kita yang pertama bagi kes kematian Ammar. Seterusnya kita lihat Ali. Ali ni siapa? Ali ni bapa kepada Ammar tadi kan. Ali ni bapa kepada Ammar. Ali ni pula mati. So bila Ali mati, Ali meninggalkan isteri, iaitu Asyah. Dia meninggalkan cucu tadi, iaitu anak-anak Ammar tadi yang 3 orang, Alia, Aira dan Atia, dan dia ada pula saudara seibu sebapa perempuan. Dia cucu dengan saudara seibu sebapa perempuan. Memang jangan berlaku lah. Selalunya anak je anak perempuan dengan saudara seibu sebapa perempuan. Tapi dia boleh jadi juga sebab dia kira waris furu'. So dia ada adik-beradik dia. Tak ada adik-beradik lelaki, ada 2 adik-beradik perempuan saja. Saudara seibu sebapa perempuan 2 orang, iaitu Balqis dan Bashirah. So dalam kes ini, isteri dia dapat 1 per 8, Asyah ni dapat 1 per 8 sebab si mati mempunyai waris ke bawah. Cucu daripada anak lelaki yang mati awal tadi. Dia bukannya mati awal tu tak dapat, bukannya cucu daripada anak lelaki yang mati awal terhalang. Bukan, dia terhalang tu bukan sebab dia cucu, dia terhalang tu kalau ada anak lelaki yang menghalang tu lah. Bukan disebabkan dia tu cucu dia terhalang tu.
Sebab itulah dia jangan sebut kalaulah si mati tu ayah dia mati awal, maka anak-anak dia tak dapat sebab ayah dia mati awal. Bukan juga. Dia ada juga kes kalau mati awal dapat. Dia tak dapat tu bukan sebab mati awal. Tak dapat tu kalau dia tak dapat lah sebab dia terhalang adanya apa, anak lelaki tu yang menghalang cucu tu. Bukan sebabkan mati awal tak mati awal. Mati awal pun kalau dah tidak terhalang. Dalam kes ini tidak terhalang sebab dia tak ada anak lelaki pun. Dia tak ada anak lelaki yang lain. Dia ada amal seorang je. So, cucu-cucu amal tu dapat jugalah. Walaupun amal dah mati awal. So, cucu perempuan, dia lebih daripada 2 orang, maka dia berkongsi 2/3. Dan adik-beradik itu menghabiskan baki secara asabah ma'al ghairi. So dalam kes ni dia tidak ada waris lelaki pun. Tidak ada waris lelaki dan tak perlu cari waris lelaki. Jangan pula kita excited ataupun dalam kepala kita waris lelaki ni kuat. So apa-apa hal pun kita kena cari waris lelaki. Itu pun mengaji faraid tidak habislah ataupun mengaji faraid dengan tidak mendapat pemahaman yang padu dan jitulah tu. Nak cari juga waris lelaki. Sedangkan asabah itu dia ada 3, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ini sudah pun berlaku dalam kes ini kerana waris furuk, waris ke bawah perempuan ini maknanya dia boleh pairing dengan adik-beradik kepada si mati. Maknanya tok saudara dia lah ni. Dia bukan mak saudara, dia tok saudara. Nenek saudara. Nenek saudara dia. Sebab dia ni adik-beradik kepada atuk. Balqis dan Bashirah ni adik-beradik kepada si mati. Iaitu adik-beradik kepada atuknya Alia, Aira dan Atia ni lah. So dia boleh jadi asabah ma'al ghairi. Tak pernah berlaku pun dalam real lah. Cuma dalam soalan. Dalam real saya tak pernah ada lelaki sampai ke tahap ni sebenarnya. Anak perempuan dengan adik-beradik perempuan si mati banyaklah berlaku. Ini cucu ni. Cucu perempuan itu bagusnya belajar dengan Ustaz Ilmi ni. Dia bagi contoh soalan tu barulah kita boleh nampak betul juga boleh sampai ke peringkat furuk yang lebih ke bawah tu. So ini pun juga asabah ma'al ghairi, kita sudah tidak perlu mencari waris lelaki kerana harta itu dihabiskan oleh saudara si ibu sebapa perempuan kepada si mati. Dia mengambil baki, totally mengambil baki, dia tidak pairing, dia tidak apa. Di mana dia bukan 2:1 apa semualah. Dia hanya betul-betul mengambil baki setelah diberikan hak fardu kepada cucu perempuan. So, isteri 1/8, cucu perempuan 2/3, saudara si ibu sebapa perempuan 2 orang tu asabah ma'al ghairi. So, macam mana nak cari asal masalah? Asal masalah ni kita cari pembawah dia lah, pembawah yang kadar asal. Tadi 8 dengan 3. 8 dengan 3 kita tak boleh GSTK pun tak ada. So, kita darab aja lah, kita tabayun, kita darab. 8 darab 3, 24. So 24 lah asal masalah. Kita guna sifil 8 lah. 8 tak boleh masuk. 3 tak boleh masuk bawah 8. So 8 darab 2, 16. 16 pun tak boleh ngam lagi dengan 3. So 8 darab 3, 24. Okey, 24 boleh masuk dengan 3. So 24 lah asal masalah dia. So bila asal masalah 24, 24 bahagi 8 dapat 3. 24 bahagi 3 dapat 8. 24 bagi 3 dapat 8. 8 darab 2. Sebab ini 2/3. 8 darab 2 jadi 16. Jadi baki itu adalah untuk saudara si ibu sebapa perempuan. So baki dia berapa? 3 tambah 16 jadi 19. 24 tolak 19. Maka bakinya ialah 5. Bakinya ialah 5. So 5 ni adalah untuk adik-beradik perempuan kepada Ali tadilah. Cuma macam mana 16 nak dibahagikan kepada 3 orang dan bagaimana 5 nak dibahagikan kepada 2 orang. So kita ada problem juga kat sini. Kita ada cabaran dekat sini. Maka belum habis lagi kiraan kita.
Sebab kita perlu juzukkan lagi. So style saya, apabila 16 tak boleh bahagi 3, 5 tak boleh bahagi 2, maka kita juzukkan satu persatu. So kita ada 2 kelompok kat sini, kita ada 2 firqah, 2 kelompok. Satu kelompok cucu, 2 adalah kelompok saudara seibu sebapa perempuan. Jadi kita juzukkan saham setiap satu tu dalam kaedah Kirosaka saya tu saya panggil bergabung juzuk saham menghasilkan angka simpan. Kalau boleh ingat kembali apa yang saya ajar sebelum ni lah. Sebab kita tidak perlu melakukan tasheh secara 2 kali. Kita buat tasheh secara sekali saja apabila kita mendapatkan angka-angka simpan, iaitu al-mahfuzat. Angka simpan 26 ni saya buat footnote. Footnote dia ialah angka simpan. AS merujuk kepada angka-angka simpan yang disebut dalam kitab Faraid sebagai al-mahfuzat. So bergabung juzuk saham menghasilkan angka simpan, itu kaedah saya lah, saya namakan macam tu. Sebab kita nak gabungkan juzuk saham pertama dan juzuk saham kedua. So 16 ni tak boleh nak dibahagikan kepada 3 orang, maka kita pecahkanlah, kita pecah satu. So juzuk saham pertama dia ada 3, bermaksud ada 3 orang lah ni. Yang ni kita dash je. Bila tak relevan ni kita dash. Yang 5 ni adalah firqah yang kedua, juzuk saham 2. Dia adalah 2 orang, satu, so dia adalah 2. Maka kita dapat 2 angka jumlah juzuk saham, 3 untuk juzuk saham yang pertama, 2 untuk juzuk saham yang kedua. Maka untuk mencari yang kesimpan, kita kena menggunakan 4 kaedah lah, sama ada tamathul, tadakhul, tawafuq ataupun tabayun. Kita kembali kepada 4 kaedah tu. So dalam kaedah ni 3 dengan 2, confirm dia bukan tamathul. Tamathul tu kalau sama 3 dengan 3 ataupun 2 dengan 2, sama tamathul, samalah, sama kan tamathul. So 3 dengan 2 ni dia berlainan. Tadakhul tu masuk dia rangkum. 2 boleh dirangkum bawah 3, so tak boleh juga. Tawafuq tu GSPK, gandaan suku nyata kecil, pun tak boleh juga. So kita hanya tabayun, kita darab sahaja. 3 darab 2 maka kita dapat 6. 6 ini adalah angka-angka simpan. Kita simpan 6 ni sekejap dalam kepala kita. Dalam kepala memang tak boleh nak simpan sekarang ni. Kalau mungkin zaman dulu memang faraid ini memang dah jadi kebiasaan ataupun memang makanan je. Mungkin bagi orang zaman dulu, jadi dia simpan-simpan macam tu je. Sekarang ni tak jadi simpan pun, kena tulis. Sebab tu saya tulis dalam kolom pula tu. Kalau kita belajar dengan ustaz-ustaz yang lain, dia akan tulis kat sini, dia akan tulis sebelah kiri ni. Tapi itu bukan kaedah saya lah. Kaedah saya memang buat kolom. Sama ada makin pening ataupun makin faham, itu terpulang pada masing-masing lah. Bagi saya dah terbiasa macam ni, so saya nak ajar kaedah saya lah kepada ustaz-ustaz lain tu yang mungkin juga boleh kira faraid. Dia join kelas saya ni sebab dia nak tahu cara saya ajar. So tak apalah. Tak apalah. Bagi yang belum ada basic, kadang-kadang dia terus saja belajar cara saya ni, dia ambil cara saya lah, sebab bila dia nak adapt cara lain, dia jadi dah confused. Tapi tak apalah, yang penting faham lah. Yang penting faham bagaimana angka simpan ini diperolehi. Kalau tak belajar angka simpan, dia akan 2 kali tasheh lah. Dia 16 bagi 3 dapat tasheh. Kemudian tasheh sekali lagi pula, dibagi 2 pula. Last sekali dapat juga 144. Tapi itu adalah cara lama lah, ataupun cara yang tak belajar angka simpan. Bila kita belajar angka simpan, kita boleh buat shortcut. Sebenarnya kita boleh sekaligus membuat tasheh. Bila kita dapat juzuk saham yang pertama ni, angka dia adalah 3. Juzuk saham yang kedua, jumlah juzuk saham dia adalah 2. Kita tabayun, kita darab 3 darab 2 jawapan dia 6. Maka 6 ni perlu didarab dengan asal masalah. So dia terus saja 24 darab 6. So kita akan dapat tasheh al-masail, penyelesaian kepada masalah tersebut. So 24 darab 6 dia akan jadi 144. So pembawah akhir kita ialah 144. So bila darab 6,
So yang lain pun kita kena darab 6 lah. Sebab asal masalah ni dia terus saja nak dapat tasihih, dia darab angka tu. Angka yang disimpan dalam kepala tadi sekejap. 24 darab 6, 1/4. 3 darab 6, 18. Sebab kita memperbesarkan pecahan saja. 16 ni kita kena darab 6. Yang ni dia kadang-kadang kat sini yang ramai yang tak faham ataupun ramai yang lupa apa yang saya ajar lah, dia akan jadi confused balik. Lepas tu kita kena buat ulang kaji lah. Kebetulan soalan ni, ini mirip dia, ini konsep dia. 16 darab 6, 96 bahagi 3. Macam tu. Sebab ni adalah di juzuk sahih pertama. 16 darab 6, 96 bahagi 3, so dapat 32. So 32, 32, 32. 5 darab 6 sama dengan 30 bahagi 2. Sebab yang ni dia geng dengan juzuk saham 2. Yang ni geng dia juzuk saham 1. Sebab kita pecahkan saham dia tadi, kita juzukkan tadi. So 5 ni darab dengan 6, 30. 30 bahagi 2, jawapan dia 15, 15. Kalau nak buat arrow pun dia akan jadi macam pening sikit. Tapi itulah kaedah. Kaedah saya tak pasti berapa ramai yang boleh mahir, tetapi inilah yang saya gunakan apabila saya jumpa kes yang sebeginilah. Saya akan pecahkan kepada juzuk saham yang saya panggil bergabung juzuk saham menghasilkan angka simpan. Itu istilah saya dalam silibus Kirosaka saya itulah. So jawapan akhirnya akan jadi isteri 18/144, cucu setiap cucu itu 32/144, 32/144, 32/144. Saudara seibu sebapa perempuan 15/144, 15/144. Nanti bila kita nak buat munasakhat, saya terus aja ambil yang tasheh ni. Saya dah tak ambil kiraan ini sebab kita dah kira kat sini. Jadi kita terus aja ambil tasheh untuk menjimatkan kolom ke kanan kita tu. So, saya tak pasti boleh faham ke tak boleh faham ni sebab kelas online. InsyaAllah kita refresh macam tu je lah. Seterusnya Bashirah pula mati. Bashirah ni siapa? Bashirah ni adik-beradik kepada Ali tadi. Ni Bashirah ni pula. Bashirah ni pula mati. Bashirah ni mati, dia ada suami pula Bashirah ni. Bashirah mati meninggalkan suami, 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Suami dia Dahlan. Ini memang betul-betul kamus nama ni ambil D semua ni. Anak perempuan pertama Dahlia, Damia, Dayana. Anak lelaki Daniel dan Danish. So ini adalah normal ni, normal case macam ni saja sebenarnya. Apabila seorang termati, seorang isteri termati, dia meninggalkan suami dan meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Maknanya mak ayah dia dah meninggal awal lah. So suami dapat 1/4. Suami ni dia dapat 2 kali ganda lah sebab isteri, kalau suami mati isteri dapat 1/8. Tapi kalau isteri mati suami dapat 1/4. Dia double, dia lebih tinggi lah. Kan, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Tapi dia bukan guna kaedah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Sebenarnya suami ni memang dah ada pun dalam nas bahawasanya kalaulah si mati itu meninggalkan anak-anak, maka untuk kamu si suami adalah 1/4 ar-rubuh. Tapi dia macam memang 2 kat nisbah sebenarnya. So suami dapat 1/4 sebab si mati adanya waris ke bawah. So waris ke bawah ni adalah anak perempuan dan anak lelaki. Mereka ini adalah waris yang setaraf dan berlainan jantina. Bila mereka ni setaraf dan berlainan jantina, maka mereka menghabiskan harta si mati secara asabah bil ghairi. So saya ingat kalau dapat mahir kiraan yang ni pun saya ingat banyak kita boleh kira jiran tetangga kita dan sebagainya. Sebab ini adalah yang normal berlaku dalam kes di sekitar kita lah. So kita kira asabah bil ghairi ni dia mengambil baki. So bila sini 1/4, asal masalah dia lah 4.
asal masalah dia ialah 4, so suami 1/4, bakinya ialah 3, iaitu 3/4. Macam mana 3 ni nak dibahagikan kepada 5 adik-beradik ni, 5 anak-anak ni. So 3 ni tak boleh nak dibahagikan dengan 5. 3 boleh bagi 3 ya, paling mudah, tapi ni bukan sebab dia 5 orang. Maka kita juzukkan pula saham 5 orang ni, sebenarnya dia bukan 5, dia adalah 7. Itu anak perempuan ni dia 1, 1, 1, anak lelaki 2, 2. Jangan tulis anak lelaki 1, 1, anak lelaki dia 2 sebab bil ghairi. Bila bil ghairi ni dia lizzakari mithlu hazil unthayain, surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 11 tu mula-mula baca terus je lizzakari mithlu hazil unthayain kan. Pertama kaedah tu ialah tentang 2 nisbah 1. 2 nisbah 1 lidzakari mithlu hazil unthayain 2 kali je sebenarnya. Dia merujuk kepada anak lelaki dan anak perempuan dan saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan. So yang ni memang clear lah, anak perempuan dengan anak lelaki maka dia 2 nisbah 1. Sebab itulah anak lelaki ni kita tulis juzuk saham dia sebagai 2-2. Sebab dia nisbah 2, nisbah 1 tu individu setiap waris tu. So, bila kita dah buat satu row masing-masing setiap waris tu, senanglah kita kira. 1, 1, 1, 2, 2. Kita tambah semua tu ialah 7. So, kita dapat juzuk saham. Jumlah juzuk sahamnya ialah 7. So, untuk tasheh al-masail dia ialah kita darab, asal masalah ni darab jumlah juzuk saham kat sini, 4 darab 7 sama dengan 28, 1 darab 7 sama dengan 7. So suami ni 7/28 sama dengan 1/4 tadilah. 3 ni jangan kita darab 7. Kita darab yang kita juzuk ni lah, penjuzukan dia tadi. So 3 darab 1, 3, 3 darab 1, 3, 3 darab 1, 3, 3 darab 2, 6. 3 darab 2, 6. So, selesailah masalah si mati 3 Bashirah ini. Suami dapat 7/28, anak perempuan dapat 3/28. 3 orang tu, 3, 3, 3. Dan anak lelaki dapat 6/28. Seterusnya, siapa mati pula? Dahlan pula mati. Dahlan mati meninggalkan Dahlan mati meninggalkan 3 anak perempuan, 2 anak lelaki, tapi dia ada lagi nenek dan dia ada lagi datuk. Nenek dia nama Eliza, datuk dia nama Ehsan. Moden pula nama nenek ni, Eliza. So dia sebenarnya kalau ikutkan tu nenek dengan datuk ni tak atas, tapi mungkin sebab dia adalah waris yang baru muncul. Sebab Dahlia Damia Dayana ni waris sebelum ni lagi. Eliza dengan Ehsan ni baru muncul apabila matinya Dahlan. So tak apalah letak kat bawah pun. Selalunya baki ni saya letak kat bawah. Saya letak Eliza dengan Ehsan ni kat atas. Tapi sebab mungkin sebab kita nak tally dengan row di dalam Excel nanti ke apa ke, tapi tak apalah, bukan isu besar pun. So datuk dengan nenek ni dia mendapat 1/6. 1/6 sebab si mati tu ada waris ke bawah. Datuk dengan nenek ni dia adalah waris ganti kepada ibu dan bapa. Nenek ni adalah ibu kepada ibu. Tapi ni sebab nenek ni dia boleh juga ibu kepada bapa pun dapat juga. Kan, tapi datuk ni adalah bapa kepada bapa. Dia cuma cerita nenek, tapi tak apalah, kita kira nenek je lah. Tak pasti pula ni nenek sebelah ibu ke nenek sebelah bapa. Si Dahlan ni. Kan Dahlan kan dia ada pula. Tapi tak apa, dia fakta dia ialah dia ada nenek, dia tidak ada mak ayah pula Dahlan ni. Dia ada nenek pula. Alhamdulillah, inilah soalan Ustaz Ilmi ni kan. Kalau dia buat ibu dan bapa kan senang sikit. Dia buat pula
nenek dan datuk. Tapi tak apalah, kita ikuti je lah. Faktanya ialah meninggalkan nenek dan datuk. Maka nenek dan datuk dapat 1/6, 1/6 baki itu adalah kepada anak lelaki dan anak perempuan, iaitu 4/6. Baki 4 lah sebab 6 tolak 2, 6 tolak 2, 4. So bagaimana 4 ni nak dibahagikan kepada 3 anak perempuan dan 2 anak lelaki, maka kita buat kaedah tadi juga. Saya buat kaedah, kita wujudkan satu kolom, itu kolom juzuk saham. Anak perempuan 1, 1, 1, anak lelaki 2, 2. So 1, 1, 1, 3, 2 dengan 2 ni 4, 3 tambah 4. So jumlah juzuk saham dia ialah 7. So 6 darab 7 adalah 42. Yang ini 4 darab 1, jangan 4 darab 7 sebab kita pecahkan juzuk saham tu. 4 darab 1, 4, 4 darab 1, 4, 4 darab 1, 4, 4 darab 2, 8, 4 darab 2, 8. So 1 ni kita darab 7. Sebab dia kan dash kat sini, dia tak relevan. Bukannya kita pecahkan dia. So 1 ni kembali darab 7 sama dengan 7. Satunya ni pun darab 7. Jawapannya 7. So kalau kita campur semua ni, dia akan jadi 42. Memang betul 42. Takkan silap punya. Kaedah ni takkan silap. Jadi dapatlah untuk dahlan. Setiap anak perempuan dapat 4/42, anak lelaki dapat 8. Setiap anak lelaki dapat 8/42. Nenek 7/42 dan datuk 7/42. Itu kita perbesarkan daripada 1/6 lah. Sebab kita nak perbesarkan untuk anak-anak ni tadi. Dia sebenarnya juzuk saham dia 7. Seterusnya Atia pula yang meninggal. Atia ni kat mana? Saya pun dah confuse lah. Atia ni duduk kat sini, cucu perempuan kepada Ali. Atia pula meninggal. Atia meninggal, dia ada ibu dia Aminah. Aminah isteri kepada Ammar tadi lah. So ibu dia adalah Aminah. So Atia ni pula ada anak perempuan dia, iaitu Alia dan Aira. Dan dia tidak ada waris lain. Dia anak perempuan ni. Saudara ke? Saudara sebenarnya. Saudara seibu sebapa perempuan, Ustaz. Saya pun tersilap. Betul lah. Saudara seibu sebapa perempuan. Sila perbetulkanlah tu. Saudara seibu sebapa perempuan. Sebab dia kan 3 beradik tadi kan. Dia 3 beradik. Maka ibu dia tu Aminah. Tapi kiraan betul. Kiraan ni betul. Cuma saya silap kat sini. Itulah perlunya review tu. Sebab kita pun manusia biasa. Saudara seibu sebapa perempuan. Kalau saya tak mengajar, saya pun tak review tak. So sini saudara seibu sebapa perempuan 1, saudara seibu sebapa perempuan Alia dan Aira. So Atia ni tidak ada waris yang lain sebab dia mungkin waris bujang lah ni. So apabila tak ada waris yang lain, maka dapat dekat ibu dia 1/6 sebab dia ada dua adik-beradik. Kalau dia seorang meninggal seorang adik-beradik, ibu 1/3. So dia lebih daripada seorang. Ibu dia dapat 1/6, adik-beradik dia, saudara seibu sebapa perempuan tadi mendapat 2/3. Dan baki itu diberi kepada Baitul Mal. Baki itu diberi kepada Baitul Mal. Tak dicari waris yang lain. Dalam fakta tu tak dicari waris yang lain. Jumpa, tak adalah, dia terus saja tak ada. Itu saja presumptionnya Baitul Mal terus je lah. Kita tak perlu cari waris lah kalau dah itu faktanya. Fakta dah diberi macam tu kan. Tapi kalau kita berjumpa betul-betul, kita cari tu. Panjang nak boleh jumpa Baitul Mal tu. Tapi tak apa, kita tunggu je Baitul Mal sebagai asabah bin nafsi. So 6 dengan 3 ni, asal masalahnya ialah 6. Ibu 1/6. Ini kita ambil secara tadakhul.
6 dengan 3 ni kita panggil, kita ambil secara tadakhul sebab 3 ni boleh rangkum di bawah 6. Kaedah ni kita panggil tadakhul. Nama kaedah tu kadang-kadang tak penting pun, yang penting kita boleh kira matematik tu. Tapi kadang-kadang orang yang mementingkan nama tu dia nak kat nama. Kita panggil tadakhul sebab 3 ni boleh dirangkumkan bawah 6. So 6 bagi 6 dapat 1, 6 bahagi 3 dapat 2, 2 darab 2 dapat 4. Maka bakinya ialah 1. Bakinya ialah 1. 4 ni pula kita boleh bahagi 2. Sebab 4 pun memang boleh bahagi 2 sebab dia 2 orang je. So kita pecahkan 2 macam ni ajalah. Kita tak perlulah nak buat juzuk saham pun. Kalau kita boleh congak tu, kita tak perlu buat juzuk saham. Belajar dengan saya tu ada setengah student saya tu dia dah familiar sangat dengan juzuk saham. Kat sini pun dia buat juzuk saham juga. 4 ni juzuk saham dia bagi 2 pula. Sebenarnya kalau yang kita boleh congak tu, kita tak payahlah buat kolom juzuk saham tu, kita congak je lah. 4 bagi 2 memang 2 je lah. Yang kita buat juzuk saham tu sebab kita tak boleh nak congak. Macam tadi ni dia adalah kolom juzuk saham ni sebab 7 ni kita tak nampak. Jadi kita buatlah juzuk saham dia 7. Macam ni kita dah nampak dah 4 bagi 2 je lah. Kita pecahkan macam ni je lah. Kita tengok je tasihkan 4 ni. Kita unmerge dia balik. Kita jadikan dia 2 row yang berbeza, iaitu saudara si ibu sebapa perempuan 2, saudara si ibu sebapa perempuan yang ni pun 2. So akhirnya 1/6, 2/6, 2/6 dan 1/6. Kemudian ihsan pula. Ihsan ni apa datuk tadi Eliza dengan ihsan ni datuk kat sini pula. Ihsan ni pula meninggal, meninggalkan isteri. Eliza masih lagi hidup. Meninggalkan isteri dan meninggalkan 5 orang cucu. Meninggalkan 5 orang cucu. Tak ada anak pula. Memang dah kes macam tu. So cucu perempuan 1, cucu perempuan 2, cucu perempuan 3, cucu lelaki 1 dan cucu lelaki 2. So isteri dapat 1/8. Isteri kepada ihsan 1/8 dan bakinya itu adalah kepada cucu tadilah. Cucu itu mendapat secara asabah bil ghairi. Sama ada anak lelaki, anak perempuan dengan anak lelaki ataupun cucu perempuan dengan cucu lelaki. Dia ini adalah setaraf, waris yang setaraf berlainan jantina, maka mendapat secara menghabiskan harta secara asabah bil ghairi. Mula-mula kita ajar asabah bil ghairi, tadi saya kuliah subuh, tadi saya ajarlah asabah bil ghairi. Orang nampak mudahlah faham sebab itu saja waris yang dia ada kan. Tiba-tiba bila masuk adanya pasangan, ada dia jadi confused dah. Sebab pasangan tu waris fardu. Kalau sekadar ada anak saja tak ada isteri, mudah nak kira sebab kita kira 21 macam tu je. Kalau dah ada pasangan tu ada orang dah jadi confused sebab nak dapatkan tasahih kan. So itu memang biasalah bagi yang tak familiar. So baki dia adalah 7/8. Macam mana 7/8 ni nak dibahagikan kepada 5 orang. So yang ni memang kita tidak jelas, kita tak boleh nak congak lah, kecuali yang dah terror sangat lah. Jadi kita wujudkan satu kolom juzuk saham. So kita tulislah yang cucu perempuan ni 1, 1, 1, cucu lelaki ni 2, 2 sebab dia asabah bil ghairi. 2 ni sebab 1 ni hanya wujud apabila asabah bil ghairi. Kalau asabah bukan bil ghairi ni, bila kita wujudkan juzuk saham dia akan maintain 1 walaupun dia lelaki. Jangan asalkan lelaki nak jadikan 2. Sebab tadi kan kita ada buat juzuk saham 1, juzuk saham 2. Kalaulah dia bukan asabah bil ghairi, walaupun orang lelaki saham dia 1. Cuma kalau asabah bil ghairi saja saham dia jadi 2. Itu saja sebab dia lil zakari mislu hazil unthayain. So bila ini 1, 1, 1, 2, 2, maka juzuk sahamnya ialah 7. Maka nak dapatkan pengiraan akhir tasahih al-masail, 8 darab 7, 56. 1 darab 7, 7. Yang ini dianya darab yang kat sinilah. 7 darab 1. Sebab itulah kaedah saya ni dia nampak mudah cara nak darab tu.
saya rasa mudah lah. Saya agaknya student saya pun lebih nampak mudah lah sebab kita dah tak conteng dah kat sini. 7 darab 1 7, 7 darab 1 7, 7 darab 1 7, 7 darab 2 14, 7 darab 2 14. Maka kita jumpalah jawapan akhir dia. Tasheh 56, yang ni 7/56. Kebetulan dia jadi sama lah. Yang ni pun akan jadi 7/56 bagi setiap cucu perempuan. Cucu lelaki tu 14/56. Kita habis kat sini kok kita ambil Eliza. Kita ambil Eliza. So selepas itu pula Eliza, si nenek tadi, isteri kepada Ihsan tadi, Eliza pula meninggal. So memang tak ada waris lain kecuali kepada cucu-cucu dia juga yang tadi. So dia cuma ada 3 cucu perempuan dan 2 cucu lelaki. So ini ialah Ashabah bil ghairi lah. Yang ni saya ajar dekat kuliah subuh tadi. Mudahlah dia orang faham kan. Sebab yang ni dia tak ada waris fardu. Dia hanya dihabiskan oleh waris tu sahaja secara Ashabah bil ghairi. Caranya ialah kita senaraikan satu persatu dan kita letak je lah yang perempuan 1, yang lelaki 2. So dia jadi 1, 1, 1, 2, 2. So akhirnya jadi 7. Maka setiap cucu perempuan dapat 1/7, 1/7, 1/7. Cucu lelaki 2/7, 2/7. So kita dah habiskan 7. Kita review ataupun kita ulang kaji 7 contoh kematian pada malam ini. Kita akan sambung seterusnya. Ada 3 lagi. 3 lagi ni dia agak panjang untuk saya urai sebab ini dia ada rukmun mushtarik pula. Nombor 9 ni pun macam ni. Nombor 10 ni lagi lah. Sebab yang nombor 10 ni dia pula datuk bersama saudara. Saya ingat Ustaz Ilmi reka soalan tu sebab dia nak suhar wujudnya juga soalan yang berkaitan dengan al-jiddu ma'al ikhwah ni. 1/3 berbaki ni. Dan direkanya soalan tu adalah kita jumpa juga soalan yang berkaitan dengan datuk bersama saudara. So tak apa, kita akan sambung. Kita akan sambung review kita ataupun ulang kaji kita pada minggu-minggu yang akan datang. 3 lagi contoh yang lain dan saya akan gabungkan kematian 1 dengan kematian 2, kematian 2 dengan kematian 3 dan seterusnya untuk kita lihat dalam bentuk Excel. Kita refresh balik bagaimana mencari faktor punya terbesar dan kita cara darab tu lah. Cara darab bersilang, bahagi bersilang kemudian darab ke atas untuk mencari angka munasakhah. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Terima kasih kepada mereka yang menyertai menyertailah maknanya dia memberi motivasi kepada saya untuk kekal istiqomah mengadakan perbincangan kita di malam minggu ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.